Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton program Cerita, di mana untuk cerita kali ini kita akan memberikan tumpuan terhadap apa yang berlaku di Hari Terbuka JLC yang berlangsung bermula hari ini hingga 13 hari bulan nanti, di mana antara lain kerajaan memperakui peranan yang dimainkan oleh syarikat berkaitan kerajaan JLC dan juga syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC yang antara dalam masa sama turut menzahirkan komitmen untuk terus menyokong usaha kerajaan mempercepatkan pemulihan dan juga pertumbuhan ekonomi negara pasca COVID-19. Dan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dalam ucapan ada berkata bahawa pandemik ini merupakan waktu yang terbaik untuk memperkasakan GLIC dan juga GLC. Dan dengan pendekatan itu katanya ia akan mempercepatkan pemulihan ekonomi negara serta mampu untuk membina sebuah ekonomi yang berdaya tahan dan lestari. Kita dengarkan sedikit sedutan ucapan Tengku Zafrul. Ekosistem GLC merupakan antara elemen terpenting bagi merealisasikan visi Malaysia. Melihat kepada saiz dan pengaruh ekosistem ini dalam pembangunan sosioekonomi negara, sememangnya mustahak bagi GLIC dan GLC untuk terus distruktur dan ditambah baik. Dalam perkara ini, kerajaan kini giat berusaha untuk menajamkan lagi fokus GLICs, terutamanya dalam mencuburi industri baru seperti yang berteraskan revolusi 4.0. Okey, kita nak membicarakan lebih lanjut mengenai peranan yang dimainkan oleh JLC ini bersama dengan Siti Murniati Yusof, Timbalan Pengarah Penyelidikan Ideas ataupun UNI. UNI, kalau kita nak faham, kita lihat ekosistem JLC dan JLIC ini sangat luas. Dia merangkumi kira-kira 445 bilion ringgit ataupun 25% daripada permodalan pasaran bursa Malaysia, dan dia juga memberikan pekerjaan secara langsung kepada 500,000 rakyat dan merupakan antara penyumbang terpenting dalam rantaian bekalan negara. Tetapi apa yang disebutkan oleh Datuk Seri Tengku Zafrul sebentar tadi, melihat kepada penerokaan mungkin dalam sektor-sektor yang berkaitan dengan IR 4.0. Pada pandangan UNI, apa penambahbaikan yang mungkin boleh dilakukan oleh GLC dan juga GLIC dalam usaha untuk membantu mempercepatkan proses pemulihan dan pertumbuhan ekonomi? Terima kasih Hakim. Saya kira satu hal yang boleh dilakukan oleh GLC adalah membantu memberikan capital, terutama modal kepada sektor-sektor yang baru ini, terutama sektor-sektor yang mungkin private sector dia tak boleh tidak mempunyai modal yang cukup untuk memasuki atau untuk memasuki area-area baru ini, area-area development yang baru ini. So GLC boleh memerankan peran tersebut, menyediakan capital, menyediakan pelatihan, menyediakan assistance kepada pemain-pemain baru terutama daripada sektor swasta. Tetapi yang perlu diingat juga dalam untuk masa hadapan nanti, kita perlu juga ingat bahawa perlu ada satu vision ke depan untuk mengurangkan peran GLC dalam ekonomi kita, sebab dalam setakat ini seperti yang tadi disebutkan, peran GLC dalam ekonomi cukup besar, dan saya kira seperti sudah banyak disebutkan oleh pakar yang lain, ini akan mengurangkan peran sektor swasta dalam ekonomi. So pada satu masa kita memang memerlukan GLC untuk meneroka sektor-sektor pembangunan baru, tetapi pada masa yang lain GLC dan GLIC pun perlu memahami bahawa kita pun perlu menanjakkan peran sektor swasta dalam sektor-sektor baru ini. So dia perlu ada seimbang antara memainkan peranan dengan mengurangkan peranan mereka dalam ekonomi. Ya, ini satu pernyataan yang sangat menarik kerana kita lihat dari sudut angkanya jelas kita juga bergantung kepada GLC dan GLIC untuk mempercepatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi dalam masa sama apabila kita melihat kepada pandemik ini, ia juga mewujudkan satu peluang untuk syarikat-syarikat PKS contohnya untuk berkembang. Adakah UNI melihat bahawa di masa hadapan ada sektor-sektor tertentu yang boleh lebih keterhadapan, maksudnya syarikat-syarikat PKS ini yang boleh lebih keterhadapan sekaligus dapat mengurangkan kebergantungan kepada JLC dan JLIC yang mungkin kemudian sudah boleh memberi fokus kepada usaha-usaha untuk membantu ataupun memperkasakan dalam bidang-bidang lain?
Saya kira sektor-sektor seperti yang berkaitan dengan industri kreatif boleh yang menjadi initiator atau menjadi pencetus impact boleh dari kalangan swasta. Industri kreatif, kemudian industri-industri yang melibatkan internet, telecommunications, internet, application, semua ini boleh dari kalangan swasta. Kemudian juga mungkin ada industri-industri yang tidak memerlukan capital yang besar. Boleh, saya kira SME ya, PKS boleh memainkan peranan yang lebih besar. Dan kerajaan atau mungkin GLC dan JLC boleh menyokong melalui pelatihan, assistance, grants kepada PKS ini. Tapi ada sektor-sektor yang seperti tadi, yang industri kreatif, saya kira boleh pencetus impact datang daripada kalangan swasta. Ya, kita juga ingin melihat peranan yang dimainkan oleh JLC bukan hanya kepada untuk membantu syarikat-syarikat menyediakan pendanaan ataupun pembiayaan capital modal kepada syarikat-syarikat kecil dan sederhana SME ini, tapi juga peranan yang dimainkan JLC. Saya ambil contoh sebelum ini kerajaan ada mengumumkan mengenai rangkaian tindak balas bencana GDRN syarikat berkaitan kerajaan yang seperti yang diumumkan sebentar tadi telah pun dijenamakan semula sebagai JLC demi rakyat dan negara, yang mana skopnya akan diperluaskan lagi kepada jalinan kemanusiaan dan juga jalinan ilmu dan juga jalinan sejahtera. Ini melihat kepada usaha tanggungjawab sosial korporat. Ini antara salah satu cara ataupun kaedah JLC dan JLC untuk reach out kepada stakeholder yang berada di akar umbi. Pada pandangan Uni, adakah pendekatan CSR ini merupakan pendekatan yang masih lagi relevan ataupun ia sebenarnya perlu diubah kepada pendekatan yang lebih bersasar ataupun pendekatan yang lebih berstruktur? Betul, saya think poin yang menarik. GDRN sudah banyak digunakan saya kira, terutama semasa pandemik. Kita masih dalam pandemik, tapi dalam stimulus package misalnya GDRN juga disebut sebagai salah satu sumber untuk membantu isi rumah dan masyarakat dealing with the pandemic. Tapi saya kira saya sepakat bahwa ke masa hadapan bantuan-bantuan CSR seperti ini mungkin boleh dipertingkatkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar. Seperti misalnya bagaimana meningkatkan akses B40. So dia bukan bantuan langsung secara direct assistance kepada keluarga, tetapi dalam bentuk program yang lebih besar. Misalnya menyokong bagaimana kita membantu agar syarikat boleh mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja perempuan, misalnya. Atau bagaimana kita boleh membantu memberikan peluang kepada pelajar-pelajar dari kalangan B40 untuk memasuki sektor-sektor yang high value job. So CSR dalam masa hadapan saya kira tidak boleh lagi menggunakan perspektif yang direct assistance, yang memberikan 500, 400 atau 700 ringgit langsung kepada penerima, tetapi dalam bentuk program yang lebih memberikan impact yang lebih berjangka panjang. Dan lagi satu, jikalau kita menggunakan assistance yang direct seperti itu, akan ada risk yang lain. Saya kira ini sudah menjadi rahasia umum kalau ada beberapa terutamanya pada masa pilihan raya, kadang-kadang sumber-sumber dari GLC digunakan untuk dalam tanda kutip tujuan-tujuan politik. Mohon maaf bila saya memberikan ini, tapi bila kita menggunakan sumber-sumber seperti ini secara langsung, direct assistance kepada publik, akan ada risiko penggunaan dana-dana ini untuk tujuan-tujuan yang lain, yang dalam masa ini saya boleh sebutkan dalam tujuan-tujuan politik. So ada political
agenda behind some of this assistance. Ya, saya kira kita tidak perlu bersifat apologetik apabila membicarakan mengenai apa yang disebutkan sebagai open secret atau rahsia terbuka, Uni. Cuma dalam masa sama kita ada masa berbaki 2-3 minit lagi. Kalau kita lihat di akhir pengumuman, Perdana Menteri juga ada mengumumkan bahawa GLC dan GLIC ini telah ditetapkan untuk membayar gaji minimum RM1,500 dan juga antara lain melantik pengarah wanita sebelum 1 Jun ataupun 30% wanita dalam kalangan ahli lembaga pengarah Board of Director. Bagaimana Uni melihat tindakan ataupun langkah-langkah yang diambil oleh GLC dan GLIC ini dapat menjadi ikutan kepada syarikat-syarikat swasta di luar sana, walaupun kita tahu 1,500 untuk GLC dan GLIC itu merupakan satu yang mungkin agak unik, tapi bagaimana ia boleh set standard ataupun presiden kepada menjadi ikutan kepada syarikat-syarikat PKS ataupun syarikat-syarikat swasta yang lain? Saya ingin komen sedikit mungkin untuk yang female directorship ini ya. Menarik satu inisiatif yang menarik, tapi saya kira adakah target ini didasarkan pada data yang setakat ini ada, ataukah hanya itu kita tetapkan target ini, tetapi adakah target ini didasarkan pada data yang sekarang ini ada? Misalnya sudah berapa banyak perempuan yang menjadi director dalam GLC dan akan ditingkatkan seberapa banyak dalam jangka 1 atau 2 tahun ini. Adakah apakah langkah-langkah yang akan ditetapkan oleh kerajaan atau GLC untuk mencapai target ini? Saya kira itu yang menarik. Boleh menetapkan target, tetapi adakah target ini ditetapkan melalui kajian ke atas keadaan sekarang ini, ataukah hanya target belaka? Target yang tidak berdasarkan data yang ada. Yang kedua mengenai gaji minima, menarik. Saya kira mungkin lebih mudah, betul, mungkin lebih mudah menjalankan policy ini ke lembaga kerajaan terlebih dahulu, karena tadi seperti yang tadi Hakim sebutkan, kemudian nanti sektor swasta boleh mengikut atau boleh mengambil contoh daripada GLC. Tapi tentu saja kita tahu bahwa GLC, saya kira terutama mungkin dia gaji awal pun saya kira sudah lebih tinggi daripada 1.500. Jadi adakah policy ini relevan sebetulnya untuk ditetapkan kepada GLC? Baik, terima kasih Siti Murniati Yusof ataupun Uni, Timbalan Pengarah Penyelidikan Ideas, berkongsi pandangan berkenaan dengan apa yang disebutkan oleh Menteri Kewangan dan juga Perdana Menteri dalam ketika merasmikan Hari Terbuka JLC sebentar saja tadi. Kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini.